Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Muhammad Al-Hashimi Al-Azhari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, ta'riful kalami, definisi kalam. Qala al-musannifu, telah berkatalah oleh musannif, pengarang. Al-musannifu fa'il. Siapa musannif? Wahwa, waw istinaf al-bayani. Seolah-olah orang tanya, man al-musannif? Siapakah musannif itu? Manil musannif? Siapakah musannif itu? Istinaf dia panggil al-istinafu al-bayani. Istinaf pada permulaan ayat yang berunsurkan pertanyaan. Wahwa, dan bermula dia musannif itu ialah khabar asy-syaikhu, ialah syekh. Al-imamu, iaitu imam. Abu Abdillahi, Abu badal, abdi mudhafun ilaih, Allahi mudhafun ilaih. Siapa Abu Abdillah? Badal Muhammadun, ialah Muhammad. Badal ibnu, bin, mudhafu ilaih Dawuda. Abu Abdillah Muhammad ibn Dawud As-Sanhaji, sifat bagi Abdullah. As-Sanhaji rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, ay al-mansubu ila Sanhaj. Asy-syahiru, sifat yang terkenal ia Abu Abdillah tu, bibni Ajurruma, dengan ibn Ajurrum. Ajurruma tu kalau kita buat mamnu' min as-saraf disebabkan dia isim alam lagi pula ajam lah. Jadi Ajurruma. Okey. Maka dia kata Imam As-Sanhaji rahimahullahu taala, al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalamu, bermula kalam itu, mubtada, huwa, ialah, dhamiru faslin, ialah al-lafzu, khabar, ialah lafaz. Al-murakkabu, sifat. Lafaz yang ditarkibkan akan dia, yang disusunkan akan dia, akan lafaz. Lagi pula, tarkib itu al-mufidu, yang memberi faedah ia. Yang memberi faedah ia. Bil wad'i, dengan wada'. Itu kita dah bahas dalam syarah Syekh Khalid semalam. Berkaitan dengan bil wad'i ini ada khilaf ulama. Sama ada bil wad'i situ dengan makna qasad, cakap, ataupun dengan makna bil lughatil arabiyah, ay bil wad'il arabi, ay bil lughah al arabiyah. Al-ma'na, maknanya, al-ma'na ay ma'nahu, alif lam ganti pada mudhafu ilaih yang mahzuf. Asalnya ma'nahu, makna kalamin musannif. Kalam musannif ni, kita boleh buat al-ma'na tu mubtada, al-kalamu mubtada yang kedua. Bukan. Betul lah, al-mubtada, al-kalamu mubtada kedua.
Huwa tu dhamiru faslin, ma tu khabar bagi mubtada kedua, jumlah tu khabar bagi al-ma'na. Boleh juga. Al-kalamu ialah bermula kalam itu fi istilahin nahwiyina, pada istilah ulama-ulama nahwu. Fi istilahi jar majrur wa huwa mudhaf, an-nahwiyina mudhafun ilaih. Apakah kalam dari sudut istilah ilmu nahwu? Huwa dhamiru faslin, ialah khabar bagi kalam. Majtama'a, ma tu khabar, ijtama'a silah ma mausuliyah. Fihi, padanya, pada ma fa'il ijtama'a, arba'atu umurin, ada 4 perkara. Umurin mudhafun ilaih, arba'atu fa'il ijtama'a. Kalam menurut istilah ulama nahwu ialah perkara yang terhimpun padanya, pada perkara itu, oleh 4 perkara. Apa 4 perkara? Seperti mana yang dinyatakan oleh musannif. Al-awwalu ay al-amrul awwalu, bermula perkara yang pertama. Al-awwalu sifat bagi mubtada mahzuf, takdirnya al-amru. Al-amrul awwalu, bermula perkara yang pertama, khabar. Ayyakuna, ay ayyakuna, ayyakuna al-kalamu lafzan, bahawa adalah kalam tersebut lafaz. Jadi kalau dia bukan lafaz, maka menurut ilmu nahwu dia bukan kalam. Dia bukan kalam. Tu ya. Jadi dalam nahwu dia hanya mengiktiraf lafaz sahaja sebagai kalam. Mana ghairul lafzi, selain pada lafaz, tidak dikira sebagai kalam. Itu syarat pertama. Tapi bukan semata-mata lafaz sahaja boleh jadi kalam menurut ilmu nahwu, tak. Mesti ada terhimpun 4 benda ni. Al-thani ay al-amru thani. Al-thani sifat bagi mubtada mahzuf, takdir al-amru thani. Bermula perkara yang keduanya ialah jumlah tu khabar. Ayyakuna, ay ayyakuna al-kalamu murakkaban. Murakkaban khabar yakun, bahawa adalah ia kalam itu murakkab, tersusun ia kalam. Jumlah tu jadi khabar, takdir masdarnya ay kaunul kalami murakkaban. Macam tu lah. Al-amru tsani kaunul kalami murakkaban. Itu kalau kita takwil masdar ayyakuna, tu an masdariyah. Jadi mestilah dia murakkab, tersusun. Kalau sebutir-sebutir saja tak dipanggil kalam menurut ilmu nahwu. Okey. Al-thalithu, bahkan dipanggil sebagai al-kalimah. Kalimah lah. Al-thalithu ay al-amru thalithu, bermula perkara yang ketiga. Al-thalithu sifat bagi mubtada mahzuf, khabar ayyakuna, bahawa adalah ia kalam itu khabar yakun, mufidan, memberi faedah. Memberi faedah maknanya ialah orang yang mendengar kalam tersebut dapat faham apa yang nak disebutkan oleh mutakallim, orang yang bercakap. Kalau tidak mufid, dengan makna kalau antara syarat dengan jawab tak ada, adanya syarat saja, tak faham, tak ifadatus sami', tidak memberi faedah kepada pendengar, maka itu tidak dipanggil kalam menurut ilmu nahwu. Ar-rabi'u ay al-amru ar-rabi'u, bermula perkara yang keempat. Ar-rabi'u itu khabar bagi mubtada mahzuf, takdirnya al-amru, jumlah tu khabar. Ayyakuna, bahawa adalah ia kalam itu khabar yakun mawdu'an, diletakkan akan kalam itu bil wad'il arabi, dengan perletakan yang dibangsakan kepada Arab. Bil wad'i jar majrur, al-arabi sifat al-wad'i. Mana perletakan itu bil wad'il arabi, maknanya pengarang kitab kita ni at-tawdihatul jaliyah ni juga menyokong bahawasanya al-wad'i situ dengan mana al-wad'il arabi, bukannya bil qasdi, bukannya dengan qasad. Bukannya maksudnya kalam itu mesti dengan qasad, bahkan bil wad'il arabi, dengan perletakan bahasa Arab. Kalau fa'il dia itu marfu', kalau maf'ulun bih dia itu mansub dan sebagainya, bil wad'il arabi. Jadi 4 inilah yang menjadikan ulama nahwu mengatakan dia tu kalam. Tu. Fal-lafzu, maka dihurai satu-satu pula. Fal-lafzu, maka bermula lafaz itu, al-lafzu mubtada, ma'nahu ma'na mubtada tsanin, hu mudhafu ilaih, inda al-lughawiyyin, menurut para ulama bahasa. Okey. Al-lughawiyyin mudhaf, inda dharaf. At-tarhu khabar bagi ma'nahu, jumlah tu jadi khabar al-lafzu. Makna lafaz dari sudut ulama bahasa ialah at-tarhu, lempar, war-ramyu, baling dan baling. Tu
War-ramyu ma'tuf kepada at-tarhu. Ma'tufun alaih, dia adalah at-tarhu. Tu Jadi tu dari sudut bahasa lah, dari sudut ilmu, dari sudut ulama bahasa, lafaz tu ialah at-tarh. Jadi kalau kita berlafaz, memang kita tarh, memang kita membaling sesuatu ataupun melempar ke sesuatu, iaitu melemparkan ungkapan kepada orang lain. Al-lafzu. Taqulu, berkatalah oleh engkau, ai fil lughatil arabiyyah, pada dalam bahasa Arab, maka kata gini. Lafadha Muhammadun an-nawatah. Lafadha Muhammadun an-nawatah. Telah melemparlah oleh fa'il Muhammad itu akan an-nawatah, akan an-nawah, iaitu biji-bijian. An-nawah, satu biji. An-nawayatun, banyak biji. Jamak taksir an-nawatu. Biji-bijian. Bila cakap begitu tu, idza tarahaha, apabila melemparlah ia Muhammad, maf'ulun biha, akan dia akan an-nawah, wa ramaha, dan membaling ia Muhammad, maf'ulun bih, akan dia akan an-nawah tu, min famihi, daripada mulutnya, mulut Muhammad. Mana dia meluahkan, melemparkan, membalingkan, tohuk dia panggil. Tohuk lah kalau bahasa petani, tohuk buang. Daripada mulut. Tu. Tu. Habis. Tu dari sudut ulama lughah, lafaz tu makna at-tarh. Melempar, membaling, mentuhikan, mentohukkan. Itu. Wa 'inda an-nahwiyina, ataf kepada kata 'inda al-lughawiyin. Ai fal-lafzu, maka bermula lafaz itu, ma'nahu ma'na al-lafzi. Bermula maknanya makna lafaz ialah khabar as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. As-sautu ialah suara. Sifat al-mustamilu, yang merangkumi ia suara tu. Ala al-mustamil, ta'alluq pada ala ba'dil hurufi, atas sebahagian huruf-huruf. Al-hurufi jamak taksir bagi harfun. Harfun, harfani, huruf. Sifat al-huruf al-hijaiyati. Al-hijaiyati ay al-mansubati ila al-hijai. Apa dia hijaiyah tu? Tu dia tulis nombor 2 bawah tu. Al-hijaiyatu nisbatun ila al-hijai. Dinisbahkan kepada hijai. Wahwa, apa maksud hijai pula? Wahwa, dan bermula dia hijai tu, taqti'ul kalam, potongan-potongan kalam. Mana contoh Zaidun. Taqti' dia adalah daripada gabungan Zai, Ya, Dal. Tu huruf hijaiyah tu. Digabungkan namanya Zaidun. Tu. Libayanil hurufil lati tarakkabat minha, untuk menerangkan huruf, libayanil hurufi, untuk menerangkan huruf-huruf, sifat huruf, allati, yang mana huruf tu tarakkabat, tersusun ia huruf, minha, daripada hijaiyah, daripada huruf hijaiyah tu. Tu maka dia panggil al-huruf al-hijaiyah, ataupun nama lainnya huruful mabani. Huruf untuk binaan satu kalimah. Gabungan beberapa kalimah jadi kalam. Begitu. Tu hijaiyah. Jadi suara yang merangkumi beberapa sebahagian huruf-huruf hijaiyah. Bukan semua hijaiyah dah, tak mampu orang nak cakap semua baru dipanggil kalam, tak mampu. Mesti sebahagian je. Zaidun, maka Zai, Ya, Dal. Selain daripada Zai, Ya, Dal, tak berkaitan. Sautun mustamilun ala ba'dil huruf, itu berlafaz. Allati, sifat huruf yang kedua, yang mana huruf itu awwaluha, bermula awalnya, awal allati. Awwalu mubtada', ha mudhafun ilaih, khabar. Al-alifu, ialah alif. Istinaf. Wa akhiruha, dan bermula akhirnya, akhir allati, ialah al-ya'u, sifat. Sifat pula, khabar. Mana daripada alif sampai ya. Dalam bahasa Arab, itulah lafaz di sisi ulama nahwu. Mithalu dhalika, bermula contoh demikian itu. Mithalu dhalika al-lafzi. Musyar ilaih kena kepada al-lafzi. Bermula contoh demikian itu, demikian lafaz. Mithalu mubtada', dhalika mudhafu ilaih, takdir musyar ilaih, iaitu al-lafzi. Ialah khabar. Khalidun, lafaz Khalid.
Asal pada kha, alif, lam, dal. Gabung jadi Khalid. Fa inna Khalid, maka sesungguhnya nya Khalid itu khabar. Lafzun ialah lafaz. Sebab apa dia lafaz? Li'annahu, kerana bahawasanya nya Khalidun itu khabar li'anna. Sautun ialah suara. Bila kita sebutlah, kalau tulis macam ni dia tak panggil suara. Bila kita tulis, bila kita cakap Khalidun, makna dia sautun. Sifat mustamilun, yang merangkumi ia suara tu ala, mustamilun tu na'at hakiki lah. Mustamilun ala ba'dil hurufi, atas sebahagian huruf-huruf, sifat al-hijaiyati, sifat bagi al-huruf yang dibangsakan kepada hijai. Allati, sifat kedua bagi huruf yang mana Khalid itu hiya, bermula dia allati, khabar al-kha'u, ataf wal alifu, ataf wal lamu, ataf wal dalu. Kha, alif, lam, dal. Empat ni. Bila gabung, tersusun daripada huruf hijaiyah, ini ba'dul huruf al-hijaiyah, terbitlah nama lafaz Khalidun. Tu lafaz. فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْكَلَامُ لَفْظًا لَا يُسَمَّى كَلَامًا عِنْدَ النَّحْوِيِّينَ. فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْكَلَامُ لَفْظًا, maka apabila tidak sama sekali kalam itu lafaz. Al-kalamu isim yakun, lafzan tu khabar yakun. Kalau tak dipanggil sama sekali kalam itu sebagai lafaz, maka la yusamma kalaman 'inda an-nahwiyina. Kalau bukan, sekali lagi, jikalau tidak ada kalam itu berlafaz, mana kalam tersebut tidak berlafaz. Contoh ditulis ya, tidak berlafaz. Ataupun diisyaratkan saja. Maka la yusamma, tidak dinamakan akan dia. Akan kalam tersebut kalaman. Tidak dipanggilkan kalam yang tidak berlafaz tu sebagai kalam. Ataupun la yusamma, dhamir mustatir rujuk kepada adamu kaunil kalami lafzan. Dan tidak dinamakan dia kan kalam yang tidak berlafaz tu kalaman. Maf'ulun bih yusamma, sebagai kalam. Indan nahwiyina, menurut ulama nahwu. Tak dipanggil kalam sebab dia tidak berlafaz. Tu kal kitabati, contoh bagi tidak berlafaz. Ka tu misal litamthil, dia ta'alluq suatu mahdzuf, mubtada khabar yang mahdzuf, takdirnya wa dzalika adamu kaunil kalami lafzan sabitun kal kitabati. Bermula demikian, tidak adalah kalam itu lafaz, sabit ia seperti al-kitabati, tulisan, wal isyarati, isyarat, ila ghairi dzalika, dan selain demikian itu, demikian al-madhkur minal isyarah wal kitabah. Tu. Wa in kana yusamma kalaman 'inda al-lughawiyina. Wa in kana tu ghayah, meskipun adalah ia adamu kaunil kalami lafzan, tidak adalah kalam itu lafaz tu, khabar kana yusamma, dinamakan akan ia. Jadi la yusamma tadi tu jawab bagi idza. Wa in kana ni ghayah, meskipun adalah kalam yang tidak berlafaz itu, dinamakan akan ia akan kalam yang tak berlafaz, maf'ulun bihi yusamma kalaman, akan sebagai kalam. Bila? 'Indal lughawiyina, menurut ulama bahasa. Walaupun begitu, tetap tidak dipanggil sebagai kalam menurut ulama nahwu. Fa innal kalama 'indahum ay 'indal lughawiyina, bukan. 'Indahum ay 'indan nahwiyina. Fa ta'liliyah, kerana sesungguhnya al-kalama, kalam itu, al-kalama isim inna. Indahum, di sisi mereka itu an-nahwiyina, ialah khabar kullu, khabar inna. Ialah kullu ma afada, setiap barang yang memberi faedah ia barang. Setiap perkara yang memberi faedah, maka barulah dia panggil sebagai kalam. Sebab tu dia disebut tadi itu al-lafzu al-murakkabu al-mufidu. Jadi kalau dia berlafaz semata-mata, dia tidak berlafaz. Bukan, silap. Silap rujuk dhamir. Fa innal kalama 'indahum ay 'indal lughawiyina. Situ. Dia nak rujuk dhamir ni, rujuk dhamir yang terdekat. Ghalibnya lah. Maka sesungguhnya kalam di sisi mereka itu ulama lughah, ialah setiap perkara yang memberi faedah ia barang. Maknanya tak kisah sama ada berlafaz ataupun tidak berlafaz, menurut ulama lughah
Asalkan dia memberi faham, memberi faedah, dia tu kalam. Yang tak berlafaz, contoh isyarat. Isyarat contohnya kita kata, isyarat apa dia? Isyarat traffic light. Merah berhenti. Seolah-olah ada orang cakap berhenti. Memberi faedah tak? Faham tak? Kalau merah tu berhenti, faham. Maka menurut ulama lughah, hak yang traffic light merah tu kalam. Wal murakkabu 'inda an-nahwiyina, tu habislah lafaz. Ni murakkab pula. Wal murakkabu waw istinaf. Dan bermula murakkab 'inda an-nahwiyina menurut ulama nahwu khabar ma barang tarakkaba tu silah, ma tu mausuliyah. Barang yang tersusun ia barang min kalimataini daripada dua kalimah fa aktsara ay fa dhahaba al-adadu aktsara min al-kalimataini. Mana lebihlah. Aktsara jadi fa dhahaba biasa orang takdir fa aktsara ay fa dhahaba al-adadu aktsara min kalimataini. Mana lebih daripada dua kalimah. Murakkab ni ialah perkara tersusun daripada dua kalimah. Sekurang-kurangnya dua kalimah. Zaidun qaimun. Qama Zaidun. Begitu. Nombor 3 dia kata, qila, kata sebagian ulama, la hajata ila zikri tarkibi. Tidak ada hajat sama sekali yang sabi ia ila zikri tarkibi, kepada menyebutkan tarkib. Tak perlu dah sebut murakkab, dia kata. Kenapa? Li'anna ishtiratal ifadati yughni anhu anit tarkib. Kerana sesungguhnya memberi syarat ifadah. Mensyaratkan ifadah. Kan mufid tu. Dia syarat dalam kalam. Okey, memberi syarat mufid dalam kalam tu yaghni, memada ia anhu daripadanya, daripada tarkib. Memada dah. Yaghni ay yaghni istiratul ifadah anhu ay anit tarkib. Memada dah, tak berhajat dah kepada sebut tarkib. Sebab dah faham daripada al-mufid. Sebab al-mufid mesti tarkib. Tapi tarkib tak mesti mufid. Umum khusus mutlak. Setiap benda yang mufid semestinya tarkib. Tidak semua benda yang tarkib itu mufid. Dia tarkib. Zaidun fi fa'ala. Tarkib juga tu, tapi tak faham. Tak beri faedah. Zaidun fi fa'ala. Kok mana Zaidun isim? Fi harah. Fa'ala fi'il. Kok mana fi'il selepas fi, tak boleh faham ayat tu. Tarkib dah, tapi tidak mufid. Tidak mufid. Habis. Idil mufidu ta'liliyah. Kerana bermula perkara yang beri faedah itu ialah faidatun. Mufid itu, al-mufid itu ialah faidatun. Ialah satu faedah yang yahsunus sukutu 'alaiha, yang baiklah oleh diam atasnya, atas faedah itu. La yakunu, tidak berlaku ia. Bukan. Idzil mufidu faidatan yahsunus sukutu 'alaiha la yakunu. La yakunu tu jadi khabar al-mufid. Itu. Al-mufidu, perkara kalam yang memberi faedah, akan sebagai faidatan, akan sebagai faedah yang baiklah oleh diam atasnya, atas faedah itu. La yakunu, tidak adalah ia mufid illa murakkaban, melainkan murakkab. Mufid tidak akan berlaku melainkan murakkab. Setiap benda yang mufid mesti murakkab, tidak semua benda murakkab itu mufid. Begitu. Qala al-musannifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Mithalu dhalika, bermula contoh demikian itu, demikian al-murakkab. Mithalu mubtada, dhalika mudhafu ilaih. Musyar ilaihnya ialah al-murakkab. Ialah ayat fahima Muhammadun, faham ia fa'il oleh Muhammad. Tarkiblah antara dua kalimah. Fa inna mithala dhalika tu, maka sesungguhnya mithal demikian itu tu, hu tu isim inna khabar, lafzun ialah lafaz, sifat, murakkabun yang tersusun ia lafaz, tersusun ta'alluq min fahima daripada lafaz, ay min lafzi fahima daripada lafaz fahima, wa Muhammadun ay wa lafzi Muhammadun, dan lafaz Muhammad, maka jadilah murakkab, tarkib. Fa'idha lam yakun murakkaban, maka apabila tidak sama sekali adalah ia kalam itu murakkaban, khabar yakun. Kalau tidak murakkab, bahkan idrab intiqali, bahkan kana adalah ia lafaz tu, lafaz lagi kita kata lam yakun ay lam yakunil lafzu murakkaban. Begitu.
Jikalau tidak adalah lafaz itu murakkab, maka adalah ia lafaz itu khabar kana mufradan, mufrad, singular, satu-satu. Tunggal. Zaid, madrasah. Tu tidak murakkab, tidak memberi ifadah, tidak memberi faedah kepada pendengar. Sekadar tahu gitu ya. Mithlu rajulin la yusamma kalaman. Mithlu rajulin, seumpama rajul. Seumpama perkataan rajul. La yusamma kalaman, tidak dinamakan akan tidak dinamakan akan rajulin itu khabar yusamma, maf'ulun bihi yusamma kalaman, sebagai kalam indan nahwiyina, menurut para ulama nahwu. Tak panggil sebab apa? Sebab dia singular, satu ya, rajulun. Tu pun tak boleh panggil rajulun tu, kena panggil rajul saja. Sebab kalau kata rajulun, mesti dia tu jadi i'rab. Mesti dia i'rab apa dia? Khabar mubtada mahzuf ke, khabar mubtada mahzuf ke, fa'il bagi fa'il mahzuf ke. Jadi gitulah. Kalau kita tambahkan rajulun ke, rajulin ke, rajulan ke, dia akan jadi ayat pula. Dia akan jadi ada yang i'rab pula. Jadi semata-mata mufrad gitu. Rajul. Tu tak ada memberi faedah menurut ulama nahwu, tidak memberi faedah kepada sami'. Wal mufidu indahum, dan bermula perkara yang memberi faedah indahum, di sisi mereka itu ulama nahwu, ialah khabar ma, barang yakni lafaz, afada, yang memberi faedah ia barang, faidatan tamatan, akan sebagai faedah yang sempurna ia faedah. Tu yang mana yahsunus sukutu, yang baiklah oleh diam, alaiha, atas faedah tadi, minal mutakallimi, daripada orang yang bercakap, ataf wassami'i, dan orang yang mendengar. Kita ni dia sandarkan mufid kepada dua orang, mutakallim dengan sami'. Kalau syarah Khalid semalam tu kepada mutakallim saja, mana ni berlaku khilaf. Maka nombor satu dia kata ikhtalafan nuhatu, telah berlaku perselisihan pandangan ulama nahwu fi man ya'tabiru husna sukutihi dalilan 'ala al-ifadati, pada orang yakni pada ulama yang mengambil kira ia man itu akan husna sukutihi, baiknya diam seseorang, sebagai dalilan. Sebagai dalil. Dalilan tu khabar yang tabiru kedua lah, alal ifadati, atas ifadah, atas memberi faedah, atas memberi faham. Jadi ulama khilaf terhadap siapa yang diambil kira husnu sukutihi itu, baik diamnya itu sebagai dalil atas ifadah. Diamnya seseorang tu menjadi dalil ke atas ifadah. Mana perkataan yang diungkapkan tu ada ifadah, ada memberi faedah, ada memberi faham. Siapa yang husnu sukut tu, siapa yang baik untuk diam tu, khilaf. Faqila, maka setengah ulama sebut al-mutakallimu, seperti mana kata Syekh Khalid Al-Azhari. Waqila, dan kata setengah ulama as-sami'u, pendengar. Waqila, dan kata setengah ulama kullu minhuma, ay kullu wahidin minhuma minal mutakallim was-sami', setiap seorang daripada mutakallim dan sami'. Wa rajjahal muallifu, dan telah mentarjihlah oleh fa'il muallif kita ni Syekh Al-Hashimi maf'ulun bih ats-tsalitsa, akan yang ketiga, iaitu kullum wahidin minal mutakallim was-sami'. Wa ila hadhihi al-aqwali, dan kepada tiga pandangan ini ats-tsalatsati asyara an-nazimu, telah memberi isyaratlah oleh pensyarah ataupun penazam, biqaulin nazim, dengan katanya nazim, wa qasduna sukutu man takallama wa qila sami'un wa qila bal huma. Wa qasduna, dan bermula tujuan kami itu ialah sukutu man takallama, diamnya orang yang bercakap, ia man, alif tu alif itlaq. Wa qila, dan kata setengah ulama sami'un, baiknya diam itu nisbah orang yang mendengar. Wa qila, dan kata sebahagian ulama bal, bahkan huma, kedua-duanya, iaitu mutakallim dan sami'. Habis. Mithalu dhalikal mufidi, bermula contoh demikian itu demikian mufid. Mithalu mubtada, dhalika mudhafu ilaih, musyar ilaih dia takdir ay al-mufid, al-mufidi. Itu mahmudun musafirun, jumlah tu jadi khabar mithal. Bermula mahmud itu seorang yang safar, ia mahmud tu seorang yang musafir. Safara yusafiru musafara
wa huwa musafirun. Fahadzal kalamu mufidun, maka bermula kalam ini, hadza mubtada, al kalamu badal, khabar mufidun, memberi faedah ia hadzal kalam. Kalam ni memberi faedah. Sekira-kira kalau mutakalim berhenti dekat musafir, orang yang dengar cukup faham. Orang yang cakap sendiri memberi faham pada orang dan dia pun faham. Li'anna mithala dhalika tu. Kerana sesungguhnya misal yang tersebut, hu isim li'anna, khabar. Afada memberi faedah ia dhalikal mithal. Faidatan akan sebagai faedah, sifat tamatan yang sempurna ia faedah. Yahsunus sukutu alaiha, yang sifat kedua lagi, yang baiklah oleh diam atas faedah yang tamah itu, minal mutakallimi, daripada orang yang bercakap, jar majrur, ataf wassami'i, dan daripada orang yang mendengar. Bila orang bercakap kata mahmudun musafirun, baik dah, dikira baik dah. Kalau mutakallim stop situ, baik dah, kira faham dah. Nisbah orang mendengar, baik dah, mutakallim cakap stop situ, dia pun faham. Sehingga kan dia terdiam, tidak menunggu-nunggu mutakallim nak cakap apa. Wahia, dan bermula dia apa pula tu? Bermula dia faedah tu. Faedahnya apa dia? Ialah khabar al-ikhbaru, memberitahu. Ikhbar ta'alluq ba, memberitahu bisafari mahmudin, dengan berjalannya mahmud. Safarlah berjalan. Ataupun musafir. Fa inna sami'a, ni tengok macam mana dia punya praktikal dia. Fa inna sami'a, maka sesungguhnya pendengar, isim inna. Jawab dengan syarat tu khabar inna. Idza, syarat dia, apabila sami'a dzalika, ay sami'a sami'un, mendengarlah oleh pendengar, maf'ulun bih, dzalikal kalam, akan demikian kalam tu. Jawabnya la yantaziru syai'an akhara, tidak menunggu ia sami' maf'ulun bih, akan sesuatu sifat akhara yang lain. Jadi bila mutakallim sebut mahmudun musafirun, noktah situ, sami' pun faham, tak menunggu lagi kataan lain. Tu yahsunus sukut lisami'. Wa yu'addu sukutuhu sukutul mutakallim hasanan, maka dikirakan naib fa'il akan diam mutakallim itu hasanan, akan sebagai baik. Dikira sebagai baiklah. Tu wa kadzal mutakallim, bukan. Wa yu'addu, dan dibilangkan akan sukutuhu sukutul mustami', iaitu sukutus sami', diamnya orang yang mendengar, hasanan, sebagai baiklah, sebab dia tidak menunggu perkataan mutakallim lagi. Wa kadza, ay wa kadza sami'i, dan seperti demikian sami', dzatu isim isyarah, maka musyar ilaih kena kepada sami'. Al mutakallimu mubtada muakhar, kadza ta'alluq satu mahzuf, khabar muqaddam, bidzalika al mutakallim, bidzalika mahmudun musafirun. Dengan demikian itu, demikian ayat mahmudun musafirun juga dipanggil sebagai yahsunus sukut. Bila dia berhenti cakap dekat mahmud, dekat musafir, selesai, berhenti dia tu dikira anggap baik. Sukut dia tu, diam dia ketika itu dianggap baik. Nisbah orang yang cakap dan nisbah orang mendengar, dia boleh dengar dan faham tanpa menunggu perkataan mutakallim yang lain. Tu. Kemudian kata musannif, fa idza kana al-kalamu murakkaban. Tadi okey. Fa idza kana al-kalamu, maka apabila adalah kalam itu, al-kalamu isim kana, khabar kana, murakkaban, ditarkibkan akan dia, disusunkan akan dia, akan kalam, ghairu mufidin, sifat yang mana tidak memberi faedah ia. Mithlu, contohnya, in qama Muhammadun, apabila berdirilah fa'il oleh Muhammad. Jawab tak ada. Maka kalau begitu ke, la yusamma, jawab bagi idza, tidak dinamakan akan dia, akan kaunul kalami murakkaban ghairu mufidin, keadaan kalam yang ditarkibkan tanpa memberi faedah tu tidak dinamakan maf'ulun bih, kalaman, sebagai kalam. Ai indan nahwiyina, menurut ulama nahwu, tak dipanggil kalam. Tu wal wad'u ma'nahu, wad' pula syarat terakhir. Bermula wad' itu waw istinaf, al wad'u mubtada, makna mubtada tsanin hu mudhafu ilaih fil lughati jar majrur, ay fil lughati al arabiyyati al isqatu khabar bagi maknahu, jumlah tu khabar bagi al wad'u.
Bermula wada' itu, perletakan itu, bermula maknanya wada' fil lughati. Dia ni dalam bahasa Arab ialah al-isqatu, menggugurkan. Asqata, yusqitu, isqat, af'ala, yuf'ilu, if'al. Menggugurkan, fi'il muta'addi. Menggugurkanlah asalnya. Taqulu, berkatalah oleh engkau, wada'tu daina an fulanin, ay asqattuhu anhu an fulan. Asqattuhu, hu balik pada dain, anhu an fulan. Wada'tu, apa dia? Menggugurkan oleh aku akan ad-dainah, akan hutang, an fulanin, daripada fulan. Menggugurkan. Ay asqattuhu, iaitu menggugurkan oleh aku akan dia, akan fulan, akan ad-dain, akan hutang, anhu, daripadanya, daripada fulan. Itu mana bahasanya al-wada'. Dari sudut istilah nahwu pula. Wa fil istilahi, dan dari sudut istilah pula, ai istilahin nahwiyin. Alif lam tu, alif lam lil ahdi dhihni. Ataupun lil ahdi dhikri, kalau dah sebut dah sebelum tu, istilahin nahwiyin. Ja'lu, ialah khabar. Ja'lul lafzi, al-lafzi mudhafu ilaih. Menjadikan akan lafaz, idhafat masdar kepada maf'ul, dalilan maf'ul bih yang ja'lu. Menjadikan akan lafaz itu akan sebagai dalil ala maknan, atas satu makna. Lafaz tu menunjukkan ke atas satu makna. Mana lafaz tu dalil, makna tu madlul. Tu Contoh apa dia? Contoh firman Allah Ta'ala, wa aqimus salah wa atuz zakah, dalil. Madlulnya menunjuk kepada makna. Maknanya apa dia? Maknanya terjemahlah, contohnya, dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan tunaikanlah zakat. Itu madlul. Dia nak tunjukkan makna. Madlul ni maknalah. Kemudian apa yang difaham daripada situ? Ai wujubus salahi waz zakah. Wujubus salati waz zakah, itu dilalah. Kewajipan sembahyang, kewajipan zakat, itu yang dapat difahami daripada ayat tersebut. Itu dilalah. Tu. Jadi Zaidun qa'imun. Qa'imun nak merujuk kepada satu makna. Apa makna? Maknanya syakhsun, seseorang yang mendirikan dua kakinya menegak. Contohlah kita kata qa'imun tu. Bila tu Zaidun qa'imun. Maknanya Zaidun tu nama bagi seseorang. Qa'imun tu seseorang yang mendirikan dua kakinya dalam keadaan menegak. Contoh. Itu maknalah, makna tu jadi madlul. Lafaz tu sendiri jadi dalil. Dilalahnya, fahamnya ialah subutu qiyami Zaidin. Sabitnya diri Zaid. Itu dilalahnya. Kita faham daripada perkataan tu. Tu Mithlu Ibrahima fa innahu, mithlu Ibrahima. Contohnya Ibrahim. Ai wa dzalika, dan bermula demikian itu, mithlu Ibrahima, khabar mubtada mahzuf. Ibrahima mudhaf ilaih. Seperti Ibrahim. Fa innahu, maka sesungguhnya Ibrahim, khabar, lafzun, ialah lafaz. Mawdu'un, yang diletakkan akan dia, akan lafaz tu bil wad'il arabi, dengan perletakan yang dibangsakan kepada Arab. Ibrahim. Okey? Sebab apa kita kata peletakan dia peletakan bahasa Arab? Di annal wadi'ah. Kerana bahawasanya orang yang meletakkan Ibrahim tu ja'ala hadzal lafzi dalan 'ala al-ma'na, menjadikan ia wadi' akan maf'ulun bih hadzal lafza, akan demikian lafaz, hadza maf'ulun bih al-lafza badal, dalan sebagai penunjuk, maf'ulun bih kedua bagi ja'ala menjadi petunjuk, iaitu menjadi petunjuk ni dalil lah, 'ala al-ma'na, atas makna. Apa makna? Wa huwa istinaf bayani, dan bermula dia makna Ibrahim tu ialah khabar az-zatu, ialah zat al-musyakhkhasatu, zat yang bertubuh ataupun berindividu lah, musyakhkhas. Satu zat yang bertubuh, yang berjising, yang bertubuh, yang namanya Ibrahim. Maka az-zatul musyakhkhasah tu kena pada musamma tuan tubuh tu sendiri, namanya Ibrahim. Lafaz Ibrahim menunjukkan kepada diri musamma, siapa dia, makna dia tu madlul. Nama dia sendiri sebagai dalil kepada musammanya. Musammanya itu madlul. Baik.
Nombor 2 bawah tu dia kata al-wad'u, bermula wad' itu fassarahu ba'du syarihina, telah mentafsirkan akan wad' itu oleh sebahagian pensyarah kitab Jurumiyah tu, minhum sebahagian daripada mereka itu ialah mualliful kitabi, ialah penulis kitab kita ni lah, bi annahu, dengan bahawasanya wad' tu ialah ja'alul lafzi, menjadikan lafaz menjadikan lafaz dalilan, sebagai dalil alal makna, atas makna. Samalah. Okey, samalah macam atas tu. Okey, lepas tu wa qala katsirun minasyarihina, dan telah berkata oleh kebanyakan daripada pensyarah Jurumiyah, al muradu bil wad'i huna al qasdu, bermula perkara ini kehendaki dengan wad' di sini ialah qasad cakap. Wa huwa, dan bermula dia qasad ay yaqsidal mutakallimu, mengqasad ia oleh orang yang bercakap, ifadatas sami'i maf'ulun bih, akan memberi faedah orang yang mendengar, bi kalamil mutakallim, dengan percakapan orang yang bercakap. Tu khilaf yang makrulah dalam Syekh Khalid pun kita dah baca dah. Khilaf antara qasad dengan wad'ul arabi, sebab hasil daripada dalalatul kalam tu khilaf juga, adakah dalalah wad'iyah ataupun aqliyah. Situ. Habis, selesai. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wala budda min dhikril lafzil arabi, maka dan tak dapat tidak, ay la budda thabitun. Budda isim la linafil jinsi, sabitun khabar la linafil jinsi, tidak dapat tidak sabit ia, min dhikril lafzil arabi, daripada menyebut akan lafaz yang dibangsakan kepada Arab. Min dhikri jar majrur, wa huwa mudhaf, al-lafzi mudhafu ilaih, al-arabi sifat al-lafzi. Zikri lafzi idhafat masdar kepada maf'ul. Okey. Tak dapat tidak mesti sebut dalam bahasa Arab lah, untuk menjadi tarkib dalam nahwu bahasa Arab. Lianna al-kalama 'inda an-nahwiyyin la yusamma kalaman illa idza kana mawdu'an bil wad'i al-arabi. Kerana bahwasanya kalam isim lianna 'inda an-nahwiyyin, menurut ulama nahwu, an-nahwiyyin mudhafu ilaih, la yusamma khabar lianna, tidak dinamakan akan kalam 'inda an-nahwiyyin sebagai kalaman maf'ulun bih yusamma, illa melainkan idza kana, apabila adalah ia kalam itu, khabar kana mawdu'an, diletakkan akan kalam itu bil wad'il arabi, dengan perletakan yang dibangsakan ke dalam bahasa Arab. Jadi kalau perletakan Melayu, India, Cina, tak kira lah nahwu, tak dipanggil sebagai kalam menurut ulama nahwu. Falidzalika, maka kerana demikian itulah, falidzalika kaunul kalami mawdu'an bil wad'il arabiyyi 'inda an-nahwiyyin. Begitu takdir dia punya musyar ilaih. Falidzalika, maka kerana demikian kaunil kalami mawdu'an bil wad'il arabiyyi 'inda an-nahwiyyin tu. Kerana demikian keadaan kalam itu diletakkan dengan peletakan yang dibangsakan ke dalam bahasa Arab menurut ulama nahwu, yakhrujul mawdu'u bil wad'il turki, maka keluarlah fa'il al-mawdu'u oleh perletakan bil wad'i turki, dengan perletakan yang dibangsakan kepada Turki, bahasa Turki. Maka bahasa Turki menurut ulama kalam nahwu, menurut ulama nahwu tidak dipanggil sebagai kalam. Wal barbari, dan barbar, bahasa barbar. Fa innahu, maka sesungguhnya kullun minal wad'i turki wal barbari, maka sesungguhnya kullu wahidin minal wad'i turki wal barbari, setiap satu daripada perletakan Turki dan barbar tu, khabar ina la yusamma, tidak dinamakan akan al wad'u turki wal barbari tu, khabar maf'ul bih yusamma kalaman, akan sebagai kalam, indahum ay indan nahwiyyin, menurut ulama nahwu. Bila dia buat muhtarazat bagi al-wad'u, maka ta'liq dikata wa yakhruju 'an at-tafsiri ats-tsani, dan keluarlah atas tafsir yang kedua. Apa yang kedua? Wa huwa, dan bermula dia kedua tu al-qasdu. Ini bil wad'il arabi, bil wad'i dengan mana bil qasdi. Kalau dengan tafsir yang kedua dengan mana al-wad' di situ dengan mana al-qasa', maka keluarlah kalamun naimi fa'il bagi yakhruju, kalam percakapan orang yang tidur. Hak tu bukan qasa', tu berlaku dengan tanpa sedar. Wa man zala aqluhu, dan orang yang telah hilang oleh akalnya akal man. Wa man jara ala lisanihi ma la yuqsadu, dan barang siapa yang
yang menjalanilah atas lidahnya lidah barang siapa oleh ma la yuqsad, oleh barang yakni perkataan yang tidak diqasadkan akan dia akan perkataan. Yang ini berlalu mana dia tercakap secara latahan tanpa dia qasad untuk bercakap, maka menurut ulama nahwu tak panggil sebagai kalam. Ini adalah tafsiran kedua lah, wa nahwu dzalika, dan seumpama demikian itu dzalikal mazkur min kalamin naim wa man zala aqluhu wa man jara ala lisanihi ma la yuqsad ila akhirih. Habis. Mithalul kalami alladhi ijtama' fihi al-umuru. Mithalul kalami, bermula contoh kalam. Mithalu mubtada, al-kalami mudhaf ilaih. Bermula contoh kalam, sifat mithal, sifat kalam, alladhi yang mana? Ijtama'a, silah alladhi. Yang terhimpunlah fihi, fil ladhi. Aid dia. Fa'il, al-umuru, perkara-perkara, sifat umur, al-arba'atu, ay al-ma'dudatu ilal arba'ah. Jadikan dia isim wasaf. As-sabiqatu, sifat lagi. Empat yang terlalu. Bermula contoh kalam yang terhimpun padanya, pada kalam, pada alladhi, yakni kalam, oleh empat perkara yang telah terdahulu itu, ialah khabar. Al-mujtahidu najihun. Al-mujtahidu sifat, mubtada. Najihun khabar. Jumlah ni khabar jadi mithalu. Bermula orang yang bersungguh-sungguh itu khabar. Najihun, berjaya ia orang yang bersungguh. Jadi nak suruh kita bersungguh ni buat contoh lain. Dia buat contoh macam ni. Tu. Jadi kita nak bagi khatam 3 kitab ni sungguhlah ia sampai 30 Ramadan insya-Allah taala 29. Fa inna hadza, maka sesungguhnya ini, ai hadza al-mujtahidu najihun tu. Ayat al-mujtahidu najihun tu. Khabar inna lafzun, ialah lafaz. Sebab apa lafaz? Illah lianna al-mujtahidu najihun tu. Kerana bahawasanya lafaz al-mujtahidu najihun tu khabar, sautun, ialah suara. Bila kita cakap lah. Mustamilun sifat bagi sautun, yang merangkumi ia sautun, suara itu, ala ba'dil hurufil hijaiyati, atas sebahagian huruf-huruf yang dibangsakan kepada hijai. Apa hijai? Taqti'ul kalam, tadi disebut. Potongan-potongan kalam, iaitu potongan-potongan huruf tersebut sehingga kalau digabungkan menjadi satu perkataan, dan kalau digabungkan lagi menjadi satu kalam. Tu. Wa murakkabun, ataf kepada lafzun. Murakkabun ma'tufun, lafzun ma'tufun alaih. Litarakkubihi, kerana tersusunnya al-mujtahidu najihun tu. Tersusun min kalimataini, tarakkub ta'alluq pada mim. Tersusun daripada 2 kalimah. Ni sekurang-kurangnya. Lebih lagi aulah. Al-ula, takdir mubtada mahzuf, ay al-kalimatul ula. Bermula kalimah yang pertama, al-ula sifat, khabar. Al-mujtahidu, kalimah pertama, mujtahid. Wathani, waw istinaf, ay wal kalimatu thaniyatu, bermula kalimah yang kedua, khabar najihun, ialah najih. Yang ketiga, wa mufidun, ataf kepada lafzun, dan yang memberi faedah. Okey. Ayat al-mujtahidu najihun memberi faedah. Li'annahu, kerana bahawasanya ayat al-mujtahidu najihun tu khabar li'anna, afada, memberi faedah ia al-mujtahidu najihun, faidatan, akan sebagai faedah, sifat tammatan, yang sempurna. Iaitu apa dia? Iaitu sekira-kiranya kalau orang yang bercakap itu berhenti pada najihun, bagus dah, elok dah. Dan nisbah orang yang mendengar dapat faham dan tidak tertunggu-tunggu perkataan mutakallim yang seterusnya. Sebab ada mubtada dan khabar. Musnad ilaih. Musnad ilaihnya mubtada, musnad itu khabar. Gitu. Wahia, dan bermula dia faidatun tamah, ialah khabar thubutun najahi lil mujtahidi. Pensabitan kemenangan bagi orang yang bersungguh-sungguh. Thubutu fa'il. Khabar. An-najahi mudhafu ilaih. Lil mujtahidi jar majrur. Anna thubutun najah lil mujtahid. Okey. Tu Jadi mufid lah. Mufid tak? Mufid. Wa mawdu'un bil wad'il arabi. Ataf kepada lafzun. Dan diletakkan
akan perkataan al-mujtahidu najihun tu bil wad'il arabi, dengan perletakan yang dibahasakan ke dalam bahasa Arab. Bil wad'i jar majrur, al-arabiyyi sifat. Bukan bil wad'i turki atau bil wad'il malawi, bukan. Li'annahu kana bahwasanya apa dia? Nya al-mujtahidu najihun tu, lafaz tu khabar. Wudi'a indal arabi, diletakkan akan dia, akan ayat itulah al-kalam al-mujtahidu najihu tu. Dhamir mustatir nak ayat fa'il. Indal arabi menurut ulama, menurut orang-orang Arab, lil ikhbari. Wudi'a lil ikhbar, lam ta'liliyah, kerana untuk mengkhabarkan, untuk memberitahu. Lil ikhbari jar majrur bi thubuti, ikhbar ta'alluq ba, memberitahu dengan thubutin najahi, sabitnya oleh najah, oleh kemenangan, idhafat masdar kepada fa'il. Thubutun najah, sabit oleh kemenangan, lil mujtahidi, sabit tu lil mujtahidi, bagi orang yang bersungguh-sungguh. Jadi lafaz kalimah kalam al mujtahidu najihun tu merangkumi 4 benda yang disebut oleh ulama nahwu, iaitu lafaz, murakkab, mufid, wad'il arabi. Maka cukuplah 4 ni. Kalau atas tafsiran yang kedua, wad' dengan makna qasad, maka kalau dia cakap dengan qasad, maka dia masuk kalam disebut lahu. Kalau dia cakap dalam keadaan tidur, al-mujtahidun najihun, dia bukan kalam. Tu. Faidatun. Ai hadhihi faidatun, bermula ini satu faedah. Faedah yang tak disebutkan oleh muallif, oleh musannif. Itlaq musannif kena kepada pengarang ajurmiyah. Bila muallif, itlaq kepada syarih. Kata Syekh Mahfuz At-Tirmisi rahimahullah dalam hasyiah At-Tirmisi ala Al-Manhajil Qawim, ghalibnya, adatnya bila sebut musannif kena kepada matin, orang yang buat matan. Kalau muallif kena kepada syarih, orang yang mensyarahkan matan. Kalau orang hasyiah pula, muhasyi. Lam yatakallamil musannifu, tidak sama sekali bercakaplah oleh pengarang. Siapa musannif? Ibnu Ajurum, matan Jurumiyah tu. Lam yatakallam, asalnya lam yatakallam lah, fi'il mudhari' tu majzum, cuma bila wasal di bagi bawah sebab ringan. Lam yatakallamil musannifu, tidak sama sekali bercakaplah oleh musannif, ta'alluq ala, kepada yatakallam, alal kalimati wal kalimi, atas kalimah dan kalim. Kalimah satu perkataan, kalim, kalim ni kalimatun, dia jamak taksir bagi kalam. Bagi kalam pula, jamak taksir bagi kalimah. Dia tak sebut pun kalimah dengan kalim tu. Dia tak bahas tentang kalimah. Nombor 1 dia kata, innama qatasara al-musannifu ala ta'rifil kalami li'annahu huwa al-maqsud bidzat idh bihi yaqa'u at-tafahumu. Innama ni illah dia. Kenapa musannif tidak sebut perbahasan kalimah? Innama, hanya sanya, iqtasara, membataskan ia, fa'il al-musannifu oleh pengarang, ala ta'rifil kalami, atas definisi kalam saja, bukan kalimah, li'annahu, kerana bahawasanya kalam tu huwa, ialah al-maqsudu, perkara yang ditujukan, bidzat, dengan zat, dengan diri. Mana al-maqsudu bidzat, tujuan sebenar lah. Payah juga nak kata. Tujuan sebenarnya kita nak bincang adalah kalam. Kalimah itu bila dihimpunkan jadi kalam, maka kalam itu tujuan sebenar. Kalimah tu juz'i dia saja, juzuk dia saja, juzuk daripada kalam tersebut berlaku. Zaidun qaimun, Zaidun kalimah, qaimun kalimah, Zaidun qaimun kalam. Tu Jadi yang nak dimaksudkan Zaidun qaimun, bukan Zaidun sutir, bukan qaimun sutir. Maka tak bahaslah kalimah musannif kita ni. Okey. Kalau orang yang bahas pula lagu mana? Kalau orang yang membahaskan pula kalimah kerana merujuk kerana melihat kepada kalam tidak akan berlaku melainkan ada kalimah, maka kalimah akan dibahaskan. Gitu. Iz ta'liliyah, kerana bihi, dengan dia, dengan kalam itu, yaqa'ut tafahumu, berlakulah oleh saling saling memahami atau memaham satu sama lain percakapan tu. Ataupun tafahum dia panggil apa semalam? Tafahum ni ai fahima syakhsun syai'an fa syai'an. Seseorang dapat memahami satu demi satu. Seorang cakap Zaidun qaimun, dia faham Zaidun qaimun. Kemudian cakap benda lain pula, dia faham benda lain pula. Tu fahima syakhsun syai'an fa syai'an. Dia tahu, dia faham sesuatu demi sesuatu. Sikit demi sikit. Tu.
Wa ta'riful kalimati, dan bermula definisi kalimah. Dia pun sebutlah ta'rifu mubtada. Patutnya ta'rif ada ya. Gugur ya tu. Al kalimati mudhafu ilaih bi annaha. Bukan. Tu'rafu fi'il. Wa arrafa yu'arifu. Wa tu'arraful kalimatu. Gitu. Dan didefinisikan akan kalimah itu, al kalimatu naib fa'il. Wa tu'arrafu. Arrafa yu'arifu ta'rifan. Arrafa yu'arifu. Tu'arifu mesti fa'il dia orang yang buat ta'rif. Al kalimata maf'ul bih. Sekarang ni tu'arrafu. Begitu. Didefinisikan akan kalimah itu bi annal kalimata, dengan bahawasanya kalimah itu isim anna khabar. Al-lafzu ialah lafaz, sifat al-mawdu'u yang diletakkan akan dia, akan lafaz, li ma'nan mufradin, dengan pada makna yang mufrad, pada makna yang tunggal. Mufradin sifat maknan. Lafaz yang diletakkan kepada makna mufrad. Sebab kalam bukan mufrad, kalam tarkib. Maka kalau mufrad bukan kalam tapi kalimah. Contoh, mithlu Muhammadin, ay wa dzalikal kalimatu mithlu Muhammadin. Bermula demikian kalimah itu ialah contohnya Muhammad. Muhammad tu az-zatul musyakhkhasatu. Satu tu ya. Makna mufrad bagi Muhammad. Dia tidak tarkib, maka dia bukan kalam, dia kalimah. Wal kalimu, dan bermula kalim itu, huwa, bermula dia, ialah, huwa dhamiru faslin, ialah ma tarakkaba min thalathi kalimatin, barang, yakni lafaz yang tersusun ia barang min thalathi kalimatin, daripada 3 kalimah. Jadi makna Zaidun qaimun kalam, Zaidun kalimah, qaimun kalimah. Zaidun qaimun nisbah kalimah, dia tak panggil kalim sebab hanya 2, dia tak 3. Itu. Nombor 2, laisal muradu annal kalima ma takunu min thalathi kalimatin faqat. Pula dah dia kata. Bukanlah perkara yang dimaksudkan di sini ialah bahawasanya kalim itu ialah barang yang takunu adalah ia kalim tu adalah ia ma tu min thalathi kalimatin faqat, daripada 3 kalimah saja. Bukan makna 3 kalimah saja, balil kalimu, bahkan kalim itu ialah ma, barang tarakkaba yang tersusun ia ma min thalathi kalimatin fa aktsara, daripada 3 kalimah dan ke atas. Ai fa dhahabal adadu aktsara min thalathi kalimatin. Sawaun, sama ada tuhaddidu naw'uha, haddada yuhaddidu. Sawa'un tuhaddidu, sama ada menghadkan oleh engkau akan peseng kalimah. Kita hadkan 8, 7, 6. Au lam yatahaddad, ataupun tidak terbilang ia nau'uha tu. Tadi kata tadi haddada yuhaddidu tahdid. Ada ta mudhara'ah situ. Kalau ta mudhara'ah ni sebab kita lah. Tuhaddidu, menghadkan oleh engkau akan peseng, akan nau'nya, akan jenis kalimah. Am lam yatahaddad, ay lam yatahaddad nau'uha, ataupun tidak terbatas ia oleh nau'uha, peseng kalimah. Tak terbatas. Asal ketiga dan ke atas dia panggil kalim. Afadat am lam tufid, memberi faedah ia al-kalimat tu, am lam tufid, ataupun tidak memberi faedah ia kalimah. Asalnya afada yufidu, tufidu, masuk jazam, tufid, iltiqa as-sakinain, buang haraf illah, jadi lam tufid. Gitu. Afada aw lam yufid, memberi faedah, tu ta'mim, sama ada memberi faedah ia kalimat aw lam yufid. Afada, sama ada memberi faedah ia ma tarakkaba min thalathi kalimat tu, aw lam yufid, ataupun tidak memberi faedah ia ma tarakkaba min thalathi kalimatin. Nombor 3, la yushtaratu fil kalimi ay yakuna mufidan faidatan tamatan yahsunu sukutu 'alaiha ay 'ala faidatin tamatin. Tidak disyaratkan pada kalim itu naib fa'il ay yakuna, bahawa adalah ia
ia kalim tu mufidan, memberi faedah, akan sebagai faedah yang sempurna, yang baiklah oleh diam atas faedah yang sempurna itu. Jadi kalim tak mestinya ada ifadah, tak mesti. Faqad yufidu, maka kadang-kadang memberi faedah ia kalim. Mislu, contohnya, ay wa dzalika ifadatul kalimi, mislu, contoh, hal qama mahmudun, adakah telah berdiri oleh Mahmud. Tu mufidlah, mana faham pertanyaan tersebut. Wa qad la yufidu, dan kadang-kadang tidak memberi faedah ia kalim. Mislu, contohnya, in hadara Muhammadun, apabila hadirlah oleh Muhammad. 3 kalimah dah, tapi tak faham sebab ini jumlah syarat, jawab tak ada. Jadi tak faham. Tu. Nahwu ay wa mithalu dzalikal kalim, dan bermula contoh demikian kalim yang tidak mufid lah, yang ghairil mufid tu ialah in hadara Muhammadun. Ni umum lah. Nahwu khabar mubtada mahzuf ay wa dzalika ma tarakkaba min 3 kalimatin. Nahwu, contohnya, in hadara Muhammadun, apabila hadirlah oleh Muhammad. Tu yang contoh ghair mufid. Wa hal qama Mahmud, dan adakah telah berdiri oleh Mahmud. Ni mufid. Macam bawah tadi tu lah, ta'liq tu. Jadi kalim tu lebih umum, sama ada mufid atau ghair mufid. Kalau al-kalimah memang tidak mufid lah, dari sudut ilmu nahwu. Jadi yang mufid, yang diiktiraf nahwu adalah kalam, bukan kalim, bukan kalimah. Habis. Aqsamul kalami wallahu a'lam.